Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini ya. Okey, kita setakat ni dah habiskan bab 6. Okey, alhamdulillah. And then hari ni kita akan mula bab 7 ya. So kita dah habis bab tentang asid alkali. Ya. And then kita telah juga lihat peneutralan. Okay, first and foremost, betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita kehidupan bermanfaat kehidupan dunia dan menjadi pahala di akhirat. Okay, so you have to have this book in front of you. Okay, not to forget, siapa yang belum subscribe, please subscribe and please share with your friends ya, with your relatives, dengan siapa-siapa juga yang akan dapat dimanfaatkan bersama ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan juga awak mendapat pahala kerana menyebarkannya ilmu yang bermanfaat. Okey, kita di dalam muka surat 140 untuk tajuk keelektrikan dan kemagnetan ya, bab 7 muka surat 140 keelektrikan dan kemagnetan ya. Okey, so mungkin dah pernah tengok gambar ni, page 141 ni, gambar kincir angin ya. Ini adalah kincir angin yang moden. Kalau dilihat di negara Belanda telah lama digunakan kincir angin untuk mengisar gandum, dan kita dapati dia punya rupa adalah berbezalah, antik ya. Okey, so kalau untuk kincir angin ini tentulah tenaga yang digunakan adalah tenaga angin untuk menggerakkannya. Okey, also persoalan di sini starting dengan sebenarnya apa yang menyebabkan kita ada tenaga elektrik? Apa yang menjanakan? Macam mana kita boleh nikmati kehidupan harian yang moden, yang awak nakkan cahaya, petik saja lampu. Nakkan sejuk, awak cuma tekan saja aircon ya. Yang menyebabkan awak nak masak pun sekarang ni boleh gunakan dapur elektrik. Macam-macam digunakan dalam kehidupan harian ya, untuk zaman moden ya. You can imagine zaman nenek saya yang kalau saya balik kampung masa saya tadika age. Okey, saya balik nenek kena pasang pelita. Okey, malam-malam untuk rumah kayu yang besar yang gelap tu hanya sebahagian saja boleh dinyalakan. Okey, itu malam-malam elektrik. Air pula kena angkut dari telaga ataupun daripada sungai. Zaman awak ni awak pasang je pipe keluar air. Mesti ada pump untuk menghantarkan air ke arah ke atas untuk turun ke dalam pipe awak ya. Itu semua gunakan elektrik. Okay, so kemudian apakah menyebabkan kejadian kilat ya? You can see that now agak banyak hujan. Last night dapati kilat berdentum-berdentam, nampak cahaya bergerak di langit ya? Cahaya putih bergerak. So apa menyebabkan kilat? Dan kenapa sebenarnya kompas kita sentiasa menunjukkan arah utara selatan? Itu semua adalah kita boleh fahami melalui pelajaran elektrik ini ya. Okey, so kita terus ke muka surat 141. Ada sejenis binatang ya. Okey, nama dia belut. Nama dia belut elektrik ya. Kalau pernah pergi zoo ke ataupun pameran aqua mana-mana ya. Okey, belut elektrik atau nama saintifiknya Electrophorus electricus ya. Ialah sejenis ikan air tawar yang boleh dijumpai di Amerika Selatan. Kita pun ada sebenarnya ya. Kita punya jenis gamat yang elektrik ya. Sepanjang badan ikan ini boleh mencecah sehingga 8 kaki. Taller than you. Very much taller than you, 8 kaki. Awak maksimum biasanya kalau budak-budak tingkatan 2, kalau tinggi pun 6 kaki dah kira tinggi. Ini 8 kaki ya. So rupanya macam ular Belut elektrik mempunyai lebih kurang 6,000 sel khas yang dikenali sebagai sel elektrosit. Subhanallah, Allah buat dalam badan dia ada. Kita tak ada macam tu ya. Sel-sel ini ialah sejenis senjata rahsia yang membolehkan belut elektrik menyacaskan elektrik sehingga 600 volt. Untuk pengetahuan awak, rumah kita pengaliran elektrik adalah 240 volt. Almost 3 kali ganda, 600 volt ya. Elektrik dinyacas daripada badan ikan ini digunakan untuk apa? Untuk melindungi dirinya. Dia punya senjata daripada pemangsa yang menangkap ikan-ikan kecil.
Pelihatan belut elektrik terhad disebabkan oleh habitat yang berlumpur dan gelap. Dia duduk dalam kawasan yang sangat berlumpur dan sangat gelap lah. Bila berlumpur ya. Hal ini menyebabkan ikan ini menggunakan cas elektrik yang dipancarkan sebagai radar untuk memandu arah. Dia ada radar. Kita punya radar, kita biasa kita guna Waze dan sebagainya. Itu sampai ke atas langit dia punya signal yang turun balik ke bumi ya. Itu lagi panjang prosesnya. Ini terus daripada badan dia sendiri ya, elektrik yang dia ada. Let's see page 142. Kita masuk 7.1 keelektrikan. From kata akar dia elektrik. Kita tambahkan imbuhan ke dan an. Okey, sebenarnya awak telah diperkenalkan dengan tajuk elektrik masa sekolah rendah. Okey, dia suruh tanya adakah anda masih ingat tajuk elektrik dan seterusnya. Okey, pelbagai kelengkapan rumah seperti mesin basuh, televisyen, komputer dan sebagainya menggunakan elektrik untuk berfungsi. Kalau blackout dah gelap semua, dah tak boleh berfungsi. Tak boleh charge handphone. Okey, kepanasan, tak ada aircon. Okey, dan kita lihat asas dia tentang apakah tenaga ya. So, kita dapati semua benda hidup memerlukan tenaga. Whatever yang hidup kat dunia ini, syaratnya Allah bagi adalah, Allah tentukan adalah kita perlukan tenaga. Whether it's human, animals, tumbuhan, ataupun apa-apa benda hidup yang lain. Walaupun sangat kecil macam bakteria dengan ulat. They are living things, benda hidup yang mesti ada, yang memerlukan tenaga. Okey, kenderaan yang bergerak boleh tak bergerak tanpa berbuah minyak? Dan minyak dia kosong, kereta gerak lagi? Tak mungkin, kecuali dia di atas bukit, dia mengelongsor sendiri ikut graviti. Okey, so lampunya menyala pun kalau tak ada elektrik tak boleh menyala. Malah kucing yang sedang tidur juga dia menggunakan tenaga. Walaupun dia tidur tapi dia bernafas. Untuk kita bernafas pun kita perlukan tenaga. So apakah maksud tenaga? Okey, ini kena ingat. Apakah tenaga? Tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Itu istilah sains. Apa tenaga? Keupayaan, that means mampu untuk melakukan kerja. Kalau tak lakat, tak mampu, kita kata tak bertenaga kan, ataupun kurang bertenaga, dah tak larat, tak ada sesuatu yang menyebabkan kita boleh buat kerja tu. Okey, so dia suruh nyatakan berapa aktiviti harian yang menggunakan tenaga. You can see gambar foto 7.1. Budak sekolah rendah 2 orang ni berlari ni, dia mesti ada tenaga nak berlari. Kalau tak makan, tak larat nak berlari. Tak makan berhari-hari. Kalau tak makan 2-3 jam boleh lagi. Okey, kemudian tumbuhan. Tumbuhan sunflower tunjuk kat situ. Kenapa dia perlukan tenaga? Okey, kita dapati dia perlukan tenaga cahaya untuk buat fotosintesis, which is buat makanan untuk diri dia dan juga dimakan oleh haiwan dan manusia. Okey, kemudian tengok kereta. Saya sebut kereta tadi. Kereta perlukan tenaga untuk bergerak. Apa yang dia masukkan tu? Petrol lah, bahan api ya. Kalau tidak, tak boleh gerak. Tak ada. Kalau tangki petrol kereta awak tu kosong, tak boleh bergerak. Walaupun boleh start engine tapi tak boleh gerak. Tak ada tenaga untuk dibakar untuk dia bergerak. Dia bakar sebenarnya dalam bahasa biasa. That's why bila dah jalan jauh, awak pegang bonnet kereta dia tempat engine tu kan, panas. Sebab dia sesuatu membakar dalam tu, itu minyak petrol. Kalau petrol lah, kalau masukkan diesel lah. Okey, so sama tengok pokok yang dalam rumah ni, dekat meja study kat cawan ni, untuk dia terus hidup, dia perlukan tenaga cahaya. Okey, itu lampu tiruan pun boleh sebab dia cahaya, tapi dia tak sama dengan cahaya matahari yang asli. Okey, so perempuan ni, si Kumari saya bagi nama dia. Dia bertanya apakah unit SI bagi tenaga. Okey, dan si Mutusami ni, saya bagi hentam ni nama dia. Unit SI ialah Joule. Semua tenaga dalam Joule. Kalau besar sikit, kilojoule. Boleh besar lagi, megajoule. Dan seterusnya lah. Okey, so Joule, simbol dia J besar. Okey, so dan page 143 masih pengenalan tentang pelbagai bentuk tenaga.
Okey, tenaga. Okey, nanti saya ulas balik yang atas tu. Kita lihat gambar terus. Kalau xylophone ni, apakah tenaga dia hasilkan? Of course tenaga bunyi ya. Adik baby awak pada main tong 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 ketuk kan. Budak perempuan ni bergerak atas basikal. So bila basikal tu bergerak, anything yang bergerak, apa-apa yang bergerak, tenaga kinetik. Okey. Okey, kemudian setrika. Kalau tak on, tak dipasang, okey, dia tak panas pun. Untuk panas dia kena ada tenaga elektrik dan dia akan menghasilkan tenaga Hubble. Kemudian kita dapati pokok pisang itu, kita dapati pokok pisang terdapat di atas pohon. Dia tak jatuh. Tenaga keupayaan graviti ya, sebab dia upaya untuk jatuh tapi dia boleh mengatasi untuk jatuh. Dia ada tenaga keupayaan graviti, melawan graviti yang menarik pokok pisang ke bawah. Tapi kita dapati lama-lama dia makin berat, makin condong lah. Kemudian seorang pemuda kot ya, saya pun tak pasti, tak pernah nampak. Dia menggunakan bow and arrow ataupun anak panah adalah tenaga keupayaan, tenaga juga. Tapi because dia tenaga keupayaan elastik, dari dua tau. Tadi keupayaan graviti menarik ke bawah, tapi elastik ialah benda yang boleh diragang, boleh dipendek ya. Dia boleh ragang, dia boleh pendek, itu elastik. Lampu mentol tu tentulah tenaga cahaya. Kemudian kita dapati seterusnya gambar yang macam nak kata silinder tak silinder sebab gemuk kat bawah ya. Yang kata kon pun tak kon. Itu adalah tenaga nuklear. Kita tak ada kat Malaysia untuk tenaga nuklear ni. Sebab tenaga nuklear ni buat masa ini ada masalah untuk menghapuskan sisanya. So negara-negara besar, negara maju, dia control the world, tak boleh guna tenaga nuklear. Dia boleh, kita tak boleh. Okay, dan tenaga Hubble, you can see that's the stove on the cooker, ataupun ini adalah tempat memasak kan. So tenaga Hubble. And makanan dalam daun, dalam apa, dalam roti, dalam nasi, dalam apa-apa juga makanan, bila tersimpan tenaga kimia, tenaga tu tak dizahirkan masa tu, dia adalah tenaga kimia. Termasuk juga makanan, tadi makanan kan, bateri. Kalau bateri dia golek-golek aja, kita letak atas meja, dia golek bateri. Dia tenaga, dia tersimpan ya. Bila sambung wire baru boleh menyala lampu. So bateri tu adalah tenaga kimia. Okey, dalam petrol pun tenaga kimia. Sebab kalau letak petrol dalam bekas, nampak dia macam air je. Of course dia bau dan meruap dan sebagainya, sifat dia. Tapi dia tak boleh dibakar lagi. Dia tenaga kimia. Dah bakar, tukar tenaga Hubble, tenaga kinetik dan sebagainya bila kita bergerak. Okay, look at the first sentence here dalam pelbagai bentuk tenaga. Ayat pertama dia, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi tenaga boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okay, that is a very important sentence. Prinsip keabadian tenaga. You might write down apa dia? Prinsip abadi ya, keabadian tenaga. Ini sangat penting untuk awak fahami. Sangat penting. So ada asas untuk fizik, untuk pengiraan macam-macam nanti. Later untuk memahami ya. Sebab tenaga ni dalam bab fizik. Kau boleh belajar fizik, tenaga dalam fizik ya. So kita bergerak untuk apa semua tu, buat roket, buat apa semua ya. So kita dapati prinsip keabadian tenaga. Apa dikatakan di situ? Sama satu, dicipta tak boleh. Tak tulis sini lah. Tak boleh dicipta. Tak siapa boleh cipta tenaga. Tak boleh ya dicipta. Kedua, tenaga tak boleh dimusnahkan. You write down somewhere ya. Dimusnahkan. Okey, tak boleh juga. Tapi nombor 3, tenaga boleh berubah bentuk ya. Tenaga boleh berubah
bentuk. Okey, kat dunia ni undang-undang yang Allah buat, prinsip keabadian tenaga ni, nobody boleh cipta tenaga. Tak siapa boleh cipta tenaga. Tak boleh. Saintis mana macam mana pun dia rasa hebat dengan diri dia pun, dia tak boleh cipta tenaga. Dia boleh hanya gunakan tenaga yang Allah telah sediakan kat bumi ni, ditukar-tukar bentuk ni. Kemudian dia nak hapuskan tenaga, tak boleh. Allah telah tetapkan kat bumi ni untuk kegunaan manusia, haiwan, benda-benda yang hidup ke dunia ni, tenaga Allah sediakan mencukupi elok-elok je. Cukup aja. Kemudian tukar-tukar bentuk, tapi dia tak habis. Dia tak mungkin habis. Kalau habis tak ada benda hidup dah. Dia cuma boleh berubah bentuk. Okey. Ini prinsip keabadian tenaga. Kena fahami ini. Okey, so kita dapati seterusnya dia kata yang tadilah berubah bentuk ya. Yang dalam ayat pertama saya ulang, tenaga tidak boleh apa? Dicipta, betul, dan dimusnahkan. Dua-dua tak boleh. Cipta tak boleh, musnah tak boleh. Hanya siapa yang boleh cipta dan musnah? Hanya Allah. Yang dulu sebelum wujud semua benda kat dunia ni, Allah yang cipta. Bila dah akhir, dah kiamat, dah tak ada apa, Allah yang musnahkan. Itu adalah akidah umat Islam. Akidah umat Islam yang fakta tu saintis gunakan untuk buat pelbagai jenis tenaga yang diubah-ubah untuk ke depan kita hari ini dalam bentuk teknologi mudah sangat berbanding dengan zaman dahulu. Okey, cuma dia tak boleh cipta, tak boleh musnah, cuma boleh berubah bentuk ya, boleh berubah bentuk. Ini boleh. Okey, berubah bentuk je boleh. So dia cakap tentang gambar 7.2, saya dah baca, saya dah ulas tadi, semua tenaga yang ada keliling kita. Okey, next. Pelbagai sumber tenaga. So Allah sediakan tenaga dalam bentuk apa? Itu maksudnya, sumber tenaga. So anda telah mengenali beberapa pelbagai bentuk tenaga yang wujud yang ada kat bumi ni, yang dinamakan berbeza-beza oleh saintis. Tenaga keupayaan lah, kinetik lah. English is potential energy. Kalau keupayaan, kinetic energy is the same. Kemudian sound energy, tenaga bunyi, apa lagi? Banyak lagi lah. Okay, nuclear energy, chemical energy, light energy, banyak lagi heat energy. Okay, so anda telah mengenali pelbagai bentuk tenaga yang wujud. Apakah sumber yang digunakan untuk menjana tenaga-tenaga ini? Rajah 7.1 menunjukkan pelbagai sumber tenaga yang terdapat di sekeliling kita. Okey, dibagikan banyak jenis. Kita dapati sumber tenaga, where we get it from. First is matahari. Matahari lah yang bagi tenaga kat bumi ni. Kalau matahari tak bagi tenaga, haba, kesejukan mati kita. Kegelapan, pokok tak boleh fotosintesis. Tak ada makanan, kita mati. Haiwan mati, pokok mati. Ya, yang utama Allah tentukan matahari itu sebagai sumber tenaga untuk kita. Kemudian yang lain dikelas-kelaskan, yang terhasil daripada matahari sebenarnya angin. Macam mana angin terhasil? Macam mana dia bergerak, zarah-zarah udara menyebabkan angin tu? Sebab cahaya matahari, okey, dia serap menyebabkan kawasan yang terkena cahaya matahari, okey, dia panas kan? Bila panas, teorinya haba naik atas. Bila haba naik atas, udara yang panas dan bumi yang panas, udara yang panas naik atas, tempat ni kosong. So tempat yang sejuk dia akan zarah udara dia akan gerak ke arah tempat yang kosong tadi. Jadilah angin. So sumber tenaga matahari juga asal-asalnya. Ombak kat laut. Macam mana dia boleh ada ombak? Kenapa tak tenang je macam tasik? Sebab Allah jadikan ada angin tadi berniup from one place to another. So ombak pun, dia pun menyebabkan ombak, berombak. Bahan radioaktif pun tersedia dalam bumi. Tersedia dalam bumi, Allah sediakan bahan radioaktif yang boleh jadikan sumber tenaga. Bahan api fosil, apa dia? It's going to be petroleum products, gas asli. It's going to be arang batu. Semua tu adalah tenaga yang disediakan dalam bumi, which was formed millions of years ago. Daripada berjuta-juta tahun dulu, Allah telah tentukan, okey, kayu-kayu, pokok-pokok yang mati
Zaman dulu ditimbus di bawah tekanan haba yang tinggi, dia menjadi arang batu. Sama juga entah dinosaur, maksaur, apa benda minasaur ke zaman dulu, whatever dinosaur ke binatang besar-besar, Garuda ke whatever zaman dulu, okey, bila mati, okey, ditimbun oleh tanah, timbus tinggi, lama bawah tu panas haba, tekanan dan haba yang hebat yang Allah sediakan haba tadi, okey, menyebabkan dia tukar jadi petroleum lah, jadi gas asli lah. That's how it was formed. Biojisim, berbuat bio ialah benda hidup. Benda hidup mesti kullu nafsan za'iqatul maut. Kalanya hidup pasti akan mati. So biojisim ni, benda hidup ni mesti mati. Manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, sayur ke, apa ke, dia boleh dia mati, dia akan berubah bentuk balik menjadi tenaga. Vitamin dan mineral seperti benda tu jadi akan masuk balik dalam sistem makanan, jadi untuk manusia, haiwan dan sebagainya. Tapi masa dia mereput tu, dia menghasilkan tenaga. Subhanallah. Air kepada kawasan tinggi, kemudian dia jatuh, waterfall. Okay, so dia berarti air itu pun adalah tenaga keupayaan bila tinggi, mengalir tenaga kinetik, dia berubah bentuk. Okay, ada tenaga juga. Itu yang menyebabkan nanti kita pusing turbine menghasilkan elektrik. Geothermal, geo perkataan graviti dalam bumi. Okay, dia term bahasa sains adalah haba. So haba dalam bumi. Sometimes pergi mana, pergilah kat sungai-sungai ataupun tempat-tempat yang ada air panas. Betul tak? Kolam air panas. Sungai pun sometimes ada sungai yang dasar pijak panas, ada air panas sikit mengalir. Itu geothermal. Itu di tempat kita lah, banyak kolam air panas, banyak ya. Tapi if you go to some places like the north of New Zealand, dekat Rotorua, dia ada gauges, air panas macam mancut ya. Sebab ada sedia dalam tu sulfur yang memanaskan air. Itulah kuasa Allah ya. Okay, so let's see next page 144. Okay, so bincangkan tentang tenaga dalam kepulauan. Okay, that might, if you do that, you're going to have more information bila you rujuk sana sini untuk membincangkan tentang tenaga. Okay, now basic nak belajar elektrik, charge electrostatic. Charge electrostatic ya. Okay, pernah tak dia tanya, anda terkena rejatan elektrik apabila memegang pintu? Sometimes buka tombol pintu tu, it's macam ada macam elektrik sikit. Pernah tak? Ataupun sometimes nak cakap rambut tik bunyi. Ataupun gosok tudung lah, let's say certain kind of material, bila angkat dia macam melekat-lekat. Itu semua adalah electrostatic. That's why dia kata, mengapakah kejadian ini berlaku? Kejadian ini berlaku akibat pemindahan cas elektrik di antara badan kita. Tadi sebab pegang tombol pintu so dia pindah cas elektrik. Tapi dia tak besar. Kalau cas elektrik dekat plug ke mana, terkena rejatan elektrik, boleh mati. Tapi ini cuba, electrostatic ni sikit sangat, dia ada rata-rata keliling kita. Terutama kalau kan udara kering. Okey, kemudian udara kering, kemudian dia ada cas. Contohnya nak hujan, sometimes main bola ke, main netball ke, apa-apa ke, badminton before hari hujan, sometimes tengok kawan-kawan awak yang rambut halus-halus, rambut dia tegak-tegak sikit. Itu electrostatic lah tu. Sometimes awak nak pakai kain dalam nylon ke, macam lekat kat bulu rumah awak kan. Ataupun awak buka TV, sekarang tak buka TV dah. Kalau buka TV, lalu tangan dekat depan TV tu rasa macam bulu rumah naik. Ataupun after travel long distance naik kereta, nak sampai rumah, kemudian awak lalu, awak macam rasa macam ada something dekat badan kereta tu menyebabkan bulu rumah awak naik di tempat yang berdekatan tu. Itu adalah electrostatic ya. Okey, charge statik ini dikenali sebagai charge electrostatic. Saya dah bagi pelbagai contoh tadi. Dia suruh jalankan aktiviti 7.2 untuk menunjukkan kewujudan charge electrostatic pada pelbagai bahan yang berbeza.
Okey, tujuan aktiviti ini adalah untuk mengkaji kewujudan cas elektrostatik pada bahan, unit balon, unit balloon ya, unit cibisan kertas, small pieces of paper yang kecil dan aliran air pipe. So what you have to have alatnya adalah rod polythene, jalur selulosa asetat dan kain bulu. Okey, tu dia kata nota, pastikan kain dan radas dalam keadaan kering. Kalau kering lagi banyak elektrostatik ya. Okey, arahannya suruh gosok rod polythene dengan kain bulu, dapatkan rod itu pada dekatkan rod itu pada cibisan kertas kecil, rekodkan pemerhatian anda. So you can see as in gambar foto 7.3. Kertas itu melekat-lekat. Sometimes you don't need all this polythene ataupun selulosa asetat semua tu. Kalau tak ada kat rumah, you can just take a plastic ruler, rub at your hair lama, letak kat kepala adik yang, tapi adik tak boleh rambut basah lah, tak rambut berminyak rambut yang halus tu, awak akan nampak dia punya rambut melekat pada pembaris ni. A simple experiment you can do at home. Okay, so itu tadi cibisan kertas. Kemudian ulang langkah 1. Sekarang ni dia suruh dekatkan rod itu dengan air pipe yang mengalir. So katakan ini rod yang telah digosokkan dengan kain tadi yang kering ya. Tu air mengalir titis halus, tapi tak boleh besar. Besar tak ada efek. Yang halus macam dia tersengit mendekat sikit before dia jatuh. Okay, ulang langkah 1 hingga 4 dengan another bahan selulosa asetat, dan kemudian gantikan dengan dan balon, kemudian gantikan rod polythene. Dia suka berikan inference untuk pemerhatian anda. Kenapa dia melekat halus tu? Elektrostatik lah. Okey, kemudian kenapa, adalah apa-apa jawab berdasarkan aktiviti tersebut. Itu inference ialah sebab ya. Okey, apakah cara lain yang boleh dilakukan untuk menguji kewujudan cas elektrostatik pada balon? Terangkan langkah-langkahnya. So balon pun kita hang dia freely, kita gosok-gosok dia tak letak certainty sama dia menjauhi atau mendekati. Okey, bila kita gosok tu menyebabkan berubahnya nilai cas pada balon tersebut ya. Kita ada 2 cas, sama ada positif ataupun negatif. Kita akan lihat seterusnya. Okay, so electrostatic, saya nak patah balik sikit tentang the word is from electro. Electro ni daripada electrons. Electrons adalah negatif. Electrons adalah negatif. Negatif. Electrons. Static means tak bergerak. Dia tak bergerak sangat, dia gerak setempat dekat je. Kalau elektron bergerak mengalir sehala, dia dah jadi benda lain, dah jadi elektrik, bukan statik dah jadi elektrik. Kalau dia setempat je, dia cuma electrostatic. That's the word electrostatic means. Electric, electrons dengan tak bergerak ya. Lihat page 145, kita akan lihat berdasarkan pemerhatian anda dalam aktiviti 7.2, bagaimanakah cas elektrostatik antara bahan terhasil. Macam yang terhasil tadi, mesti gosok, right? Cas elektrik terdiri daripada cas positif, proton, dan cas negatif, elektron. So kita ada 2, either proton or elektron. Proton ini dalam atom tau. Proton positif. Okey. Proton positif, elektron adalah negatif. Okey, dalam semua benda-benda hidup. Astagfirullahalazim. Tak cepat sangat tersebut benda hidup pula. Dalam semua benda-benda tak hidup, dia adalah terdiri dari atoms. Dalam atoms tu ada dua-duanya. Protons dan electrons. Nanti kita belajar di neutrons juga ya. Okey, so kita dapati daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik yang ditunjukkan dalam rajah 7.2 dikenali sebagai daya elektrostatik. So, ini positif, ini negatif.
Bila positif negatif, kita akan dapati positif dengan positif dia menolak, dia tak nak dekat. Positif dengan negatif dia menarik, dia melekat. Kalau negatif dengan negatif dia menolak, kalau negatif dengan positif dia menarik. Itu sifatnya yang memang Allah buat dia macam tu. Sepatutnya manusia macam tu juga. Bila sampai umur yang sesuai, okey, nak kahwin, lelaki kahwin dengan perempuan, positif dengan negatif. Bukannya lelaki kahwin lelaki, itu dah gay, homoseks, which is Allah laknat, Allah benci ya. Kaum Nabi Lot ya, sampai Allah tebak jungkir balikkan bumi kaum Nabi Lot sebab dia kahwin dengan lelaki-lelaki. Okay, gay. Which is already accepted in some countries, especially dekat barat. No, tak boleh. Budaya timur tak, tapi lagi penting kita ikut hukum Allah. Tak nak, kalau tak nak Allah laknat, jangan. Tak boleh lelaki-lelaki. Perempuan dengan perempuan pun ada juga homoseks, which is not right. Macam mana nak ada anak kalau lelaki kahwin dengan lelaki? Habis pupus manusia kat bumi. Perempuan kahwin perempuan, nak macam mana? Sebab Allah buat fitrahnya, persenyawaan mesti sperma dengan ovum. Lelaki kahwin dengan perempuan. Dah ke sana, ke persenyawaan form 1 dah kita masuk sekarang. Tapi nak tunjukkan, kalau positif charge dia mesti attracted ataupun tertarik pada negatif. Negatif tertarik pada positif. Positif dia menolak patutnya. Lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki. Kawan boleh, kahwin tak boleh. Perempuan dengan perempuan tak boleh kahwin. Kawan boleh, kahwin tak boleh. Nak kahwin, lelaki kahwin dengan perempuan baru betul. Ada pula prosesnya Allah buat. Mesti ada akad nikah. Bukan macam haiwan yang dia suka dia adalah hubungan jantan betina. No. Kita ada akad nikah. Bila akad tu berjanji atas nama Allah, bukannya main-main. So tak bolehlah tiba zina perempuan tu. Zina perempuan ni banyak pasangan. Allah turunkan apa? Azab. Dapat penyakit apa? HIV lah, sifilis lah, gonia lah. Jangan main-main ya. Kita ikut fitrah yang Allah tentukan, insya-Allah selamat dunia akhirat. Okay, so insya-Allah kita sambung page 145 ni pada kelas yang akan datang. Okay, dah cukup setengah jam. So thank you for watching. Okay, yang subscribe please belum subscribe please subscribe and spread to your friends. Also as usual, my nasihat adalah ataupun my pesanan, jaga solat 5 kali sehari ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Taat ibu bapa selagi mereka tak menyuruh pada kemaksiatan. Okey, kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua selagi lebih muda, mudah-mudahan cantik akhlak kita di dunia dan dapat dibawa sebagai bekalan ke akhirat. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.